Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so today we discuss about test 1. Okay, so test 1 korang saya dah siap marking. Okay, so boleh check, tapi nanti saya nak kena check semula tu. Okay, so hari ni kita discuss untuk test 1 ni. So first question. Okay, so Diana save 8,300 in an account that offer 3.6% simple interest for 150 days. Find the accumulated amount using ordinary simple interest. Okay, using ordinary simple interest. So ordinary simple interest this one bahagi dengan 360 because T is always in years. Okay, so T itu dalam tahun. Tapi kat sini T yang diberi ni time dia 150 hari dalam hari. So kita kena convert kepada tahun. So untuk convert kepada tahun, so gunakan ordinary simple interest, iaitu bahagikan dengan 360. Okay, and then seterusnya apa yang dia nak? Accumulated amount, nilai yang terkumpul. So bila nilai yang terkumpul ni, okay, so ni umpama account yang dia nak laburkan. So dia masukkan 8,300 Diana. Okay, so dia bila masuk dalam account ni daripada satu company lah ataupun financial institution lah, tak kisahlah. Okay, so company ataupun financial institution tu, dia akan masukkan interest. Dia akan bagi kita interest bergantung kepada berapa lama kita simpan. Okay, so nilai yang terkumpul tu maksudnya duit dia, interest yang masuk. Okay, so nilai duit dia yang dia masukkan dan juga interest yang dia masuk, itu yang dikatakan nilai yang terkumpul. So apa yang maksudnya kat sini, apa yang dia nak cari adalah nilai S, total semua sekali. Okay, so therefore to calculate S, kita kena kira guna apa? So dekat sini tengok ni, simple interest. So maksudnya soalan ni berkaitan dengan topik simple interest. So bila simple interest, kita ada dua formula, iaitu S sama dengan P1 plus RT, ataupun lagi satu interest sama dengan PRT. Okay, so PRT interest. Tapi dah accumulated amount, so accumulated amount S lah. Ada yang dibagi cari interest, boleh cari interest. Tapi kalau dapat interest, lepas tu kita kena cari S sama dengan principal tambahkan dengan interest. Tapi dia buat setakat sampai interest sahaja. So salah lah, tak dapat jawapan yang terakhir. Okay, so find the accumulated amount. So S equal to 8,300. 1 plus R is 0.036 and T is 150 divided by 360. Okay, sebab ordinary simple interest, so bahagi 360. Cara itu saya bagi tahu macam mana nak ingat. Kalau ordinary simple interest ni O, so O 36O, 36O, so 360. Okay, lagi satu kita ada exact simple interest. So exact simple interest ni bahagi dengan 366 ataupun 365. Okay, so then kita dapat jawapan dia, which is RM 8,424.50 sen. Okay, so B, Ashikin invested 10,000 in an investment scheme on 10 October 2020. So the investment offer a simple interest rate. Okay, so simple interest. Okay, so lagi sekali dia berkaitan dengan topik simple interest, 4.5% per annum. So by using approximate time and exact simple interest. So ni tadi exact simple interest, which is 365 or 366.
Okay, so find the total interest received on 11th December. So nak total interest. So total interest ni I lah. Kalau interest rate R. So total interest I. Okay, so yang ni dia tak nak S. So dia nak I. Okay, so approximate time. So approximate time kita kena cari tempoh masa yang dia laburkan menggunakan approximate time. So approximate time kita assume tiap-tiap bulan 30 hari. Okay, so from 10 October. Okay, so this one equal to 30 minus 10. So it is equal to 20 days. And then after October, November. So November equal to 30 days. And then December. So December until 11. So 11 December. So 11 December equal to 11 day. Okay, so therefore total 3, 2, 5, 6, 61 day. Okay, so 11 December ni pun ada juga yang buat 31 tolak 11. Kenapa nak buat tolak 11? Sebab ni bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay, so ni 1 hari bulan sampai 30 hari bulan. Okay, so hari ni biasa kita start daripada sini sampai ke bawah. Pergi ke sini. Okay, so bukan 30 sampai ke 1. Kita tak undur pun daripada 30, 29, 28, 27. Tak ada. So untuk yang ujung ni 11 Disember dia sampai 11 Disember. Okay, so berapa hari kita kira? Kita ambil yang depan ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So that's why kita ambil just 11 sahaja untuk yang December. Untuk yang October, kenapa kita tolak? Okay, kenapa kita tolak? Okay, so kenapa kita tolak? Kenapa? Sebab dia start daripada 10 Oktober. 10 Oktober kat sini. Okay, so daripada 10 Oktober kita pergi ke sini, pergi ke hadapan. So maksudnya kita nak yang belakang ni. Nak yang belakang ni. So kita tak nak yang depan ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termasuk 10 ni tak nak. So that's why kita buang 30 tolak 10. So 30 tolak buang 10 hari. So 30 buang 10 hari. So tinggal 20 lah yang belakang ni. So yang pertama ni betul lah kita tolak. Yang terakhir ni jangan ditolak. Okay, so siapa yang tak faham lagi, buka kalender macam mana nak kira hari. Okay, so find interest. So by using I equal to PRT. So equal to 10,000. R which is 0.045 and then T which is 61 divided by 365 or 366. So this one is 366. Kenapa? 2020. So 2020 adalah loop year. So ramai lagi buat 365. So ramai yang salah. Okay, so macam mana nak cari loop year ni? Bahagikan dengan 4. Tepat tak dapat nombor. Kalau ada baki dia bukan tahun lompat. Kalau tak ada baki dia adalah tahun lompat. So 4 kali 5 20. Kosong. Balance kita ada 2. So tak cukup. Kosong. So 20. Kalikan dengan 5 lagi. So tak ada baki lah. Okay? So dia tahun lompat. So dapatlah jawapan dia RM RM75. Okay, so C. A loan of 700 will become RM733.70
75 after a certain period of time. Okay, so daripada 700, okay, so mengikut masa 700 ni menjadi RM733.75. If the simple interest rate charge is 5.5% per annum, so find the number of days using Banker's rule. Okay, so Banker's rule ni exact time divide by exact time pula. Yang penting Banker's rule ni bahagikan dengan 360, okay? For exact time, approximate time divide by 360. Okay, so next, so from this one, from 700 becomes RM733.75. So this 700 is the beginning, so value for P, and 733 this one at the end, so this one value for S. Okay, and then this one simple interest. So simple interest, so gunakan simple interest. So kita ada S, ada P, so kaitkan S dengan P. So we have S equal to P1 plus RT. Okay, so 733 and 75 is equal to 700 1 plus 0.055 times by T, and then calculate T. Okay, so this one tak boleh tambah. 1 tambah 0.055 ni tak boleh tambah. Kenapa tak boleh tambah? Sebab ni 1, ni 0.05 T, ni tak ada T, yang ni ada T, so tak boleh tambah. So macam kopi dengan apa nak kata, yang ni kopi, yang ni pasir. Kopi dengan pasir, mana boleh tambah? Okay. So kalau tambah dia tak bergaul lah, tak bercampur lah, pasir kat bawah. Okay. Okay, so macam mana nak kira? Pindah. So ni darab, sini darab. Ada yang kembangkan, nak kembangkan pun boleh. Tapi ni 700, kita boleh pindah ke sini. Okay, so macam mana nak pindah? Yang mana dulu? Tengok 700 ni darabkan dengan semua ni. So maksudnya kita boleh pindah. Yang tak boleh pindah, contoh. Okay, so 1 ni kita tambah dengan yang ni. So dia tak kena pada 700. Nampak yang saya bulatkan ada yang ni. So kalau korang pindah 1, ada lagi balance 700 ni. So tak boleh nak pindah 1. Okay. Contoh yang lain, 0.055. 0.055 ni hanya untuk T, darab dengan T. So kalau saya pindah 0.055, ada lagi lebih 700 dengan 1 ni. Maksud lebih ni lebih kat luar bulatan ni lah, yang tak terkena dengan bulatan. So tak boleh pindah 0.055. So kalau 700 ni, 700 darabkan dengan semua ni. So that's why kita boleh pindah 700. Okay, so we have 733.75 divided by 700, which is equal to 1 plus 0.055 T, and then pindah 1. Okay? 1 tambah dengan semua ni, so baru boleh pindah 1. So 733.75 divided by 700 minus by 1 equal to 0.055 T. Okay. So kira berapa? Minus 1. Okay, so we have 0.055 T equal to 0.0481. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so at least ambil more than 4 decimal point. Okay, so ambil lebih daripada 4 decimal point, and then T equal to 0.04821 divided by 0.0481.
0.055. Okay, so we have 0.8765. 87655. Okay. So this one in years. Convert into this, so we have t equal to 0.87655 times by 360. Okay, so because for the Banker's rule, to convert t from this into years, we divide 360. So to convert years into this, we multiply with 360. Okay, so we have the answer. Okay, so nanti dapat puluhan 315.558. Okay, so 0.558 tu tak cukup sehari. So tak cukup sehari, kita abaikan. Okay, so kita ambil yang complete. So 315 days. Okay. Okay, so next. Question number 2. Okay, so on 4 January 2020, Fahmi received a promissory note with a face value amount 2,400. The note is due in 160 days. So the maturity value was 2,448. So after holding the note for 90 days, Fahmi has discounted the note at discount rate of 7.5% at a bank. Okay. So ni biasa saya suruh lukis. So kita ada note, face value dia berapa? 2,400. And then maturity value. So maturity value ni nilai matang. So bila nilai matang dia dekat ujung, which is S. So this one P. So S is equal to 2,448. Yes, so sebelah atas ni semua info untuk promissory note. Yes, so daripada 2,400 jadi 2,448 ni dia memerlukan tempoh masa selama 160 hari dengan kadar interest tak tahu arah. Okay. So tarikh dia dah ada 4 Januari 2020. Okay. So kalau siapa tak reti dia bercampur aduk, so biar je lah. Kita biar je macam ni dulu. Okay, so first dia nak maturity date. So maturity date dia dekat ujung lah. Sebab maturity value dekat ujung. So maturity date pun dekat ujung. So maksudnya nak cari date yang dekat ujung. Daripada 4 Januari tambahkan dengan 160 days. Okay. Okay, so sekarang ni dia tak bagi tahu. So biasanya dalam promissory note dia pakai Banker's rule. So Banker's rule, T kita pakai exact time divide by ordinary simple interest. Okay. So exact time. So kita kena buatlah start from 4 January until tak tahulah. So ni kita akan ada days and balance. So balance ni start daripada 160 hari. Okay, so the note is due in 160 days. Ada yang dia ambil 90 hari, ada yang dia ambil 70 hari. Okay, so 90 hari ni after 90 days. So daripada 4 Jun lebih ke sini 90 hari. Okay, so 90 hari. Okay, so 90 days dia discountkan note tu. Okay, so selepas dia pegang note tu, selepas 90 hari dia pergi bank, dia discountkan note tu untuk dapatkan duit. So selepas 90 hari, so maksudnya 90 hari kat sini.
tapi dia nak maturity date. So maturity date dekat ujung ni. Okay, so kita kira for June. Okay, so for June until the end of June, so 31 minus 4, so we have 27 days. Okay, so balance 160 minus 27, 133. And then February. So ramai yang salah dekat sini February. So 2020 ni tahun lompat. So therefore February 29. Okay, so balance 140. And then March. So March 31. So 104 minus 31. So we have 73. And then April 30. Okay, so 73 minus 30, 40. Okay, 43. And then May. So May 31. So balance here 12. June. Okay, so balance tinggal 12. So maksudnya Jun kita ambil 12 hari. Okay, so 12 hari daripada 1 Jun, 2 Jun, 3 Jun, 4 Jun, 5 Jun sampailah 12 Jun. So therefore maturity date dia 12 June 2020. Okay, then calculate the interest rate charge. So interest rate ni R. Okay, so ada yang boleh buat R sama dengan D 1 minus dt. This one, interest rate equivalent with discount rate. So kat sini dia tak ada bagi tahu pun interest rate equivalent with discount rate. Tak ada perkataan equivalent. So tak boleh pakai ni. Okay, so salah. Okay, so dia nak interest rate R. So macam mana nak cari R? Kita dah ada S, dah ada P. Okay, so gunakan S dengan P ni. Okay, so which is S is equal to P 1 plus RT. So S is 2448 and P is 2400. 1 plus R kita tak tahu, so kita kena cari. And then T, so using Venker's rule, we have 160 divided by 360. Okay, so then calculate 2448 divided by 2400. So we have 1.02. Okay, so 160 divided by 360. So we have 4/9. And then minus by R, minus by 1, so 1.02 minus 1, 4.9 R. Okay, so we have 0.02 equal to 4/9 R. Okay, so 4/9 R is equal to 0.02. So here multiplication. So R equal to 0.02 divided by 4/9. Okay, so then we have R equal to 0.045 times by 100%. So which is equal to 4.5%. Okay. Okay, so then what is the proceed receive? So proceed receive ni berkaitan dengan bank discount. Okay, so ni tadi. So sini 2400. So sini 2448. Okay, so total this one from the beginning until the end is 160 days. Okay, so daripada awal sampai akhir 160 hari. Itu tempoh masa untuk note tu matang. Okay, so tapi sebelum note tu matang, dalam tempoh 90 hari,
selepas 90 hari. So note tersebut dijual dekat bank. So balance kat sini tinggal berapa hari? Tinggal 70 days. Okay. So maksudnya tempoh yang dijual dekat bank daripada sini sampai matang. Okay. So yang ni bankers rule dekat bankers rule pula, bank discount ni dekat sini. Sini tak ada apa-apa. Okay. So sebab ni dia pegang sampai kat sini, baru dia bawa pergi bank, dia jual dekat bank. Okay. So maksudnya tempoh masa dekat bank daripada sini sampai ujung ni. Okay. So maksudnya tempoh masa untuk bank discount hanyalah 70 days. Okay. So kat sini dengan dia punya discount rate which is 7.5%. Okay. Okay, so after that calculate the proceed. H is equal to P1 minus dt. Okay, so P pula S. Okay, so S1 minus dt. So S is 2448. 1 minus T 7.5 T which is 70 divided by 360. Okay, so dapatlah proceed dia, iaitu 2,412 ringgit dan 30 sen. Okay, so biasanya untuk promissory note dengan bank discount ni dia bahagikan dengan 360 biasanya lah. Okay. Okay, so last question number 3. So Farhan took a loan from a bank at an interest rate of 4.5% compounded monthly. Okay, so compounded monthly. So ni compound interest sebab dia ada compounded monthly. Okay. Sebelum tu. Okay, so compounded monthly ni dia boleh jadi compound interest dan boleh jadi satu lagi annuity. Okay, so macam mana nak tengok annuity pula? So kalau dia ada bayaran berkala. Okay, so monthly payment or weekly payment. Tapi dekat sini dia tak ada monthly payment ataupun weekly payment. So this one compound, akan jadi compound interest. Okay. Okay. So Farhan took a loan from a bank at an interest rate of 4.5% compounded monthly. So compounded monthly, this one M is equal to 12. Okay, so the time given is after 416 weeks. Okay. So tempoh masa dia 416 minggu. Okay, so therefore these weeks we need to convert into years. Okay, so ni yang ramai salah kat sini. Daripada minggu nak tukar ke tahun. Okay, so kita bahagikan dengan 52 minggu. Okay, so setahun ada 52 minggu. Okay, so the accumulated amount to be paid is 14,323.65. Okay, so accumulated amount. So this one S. So maksudnya nilai untuk S adalah 14,323 dan 65 sen. Okay, so compound interest kita pakai S sama dengan P 1 plus I power of N. Okay. So S is 14,323.65 equal to P 1 plus I is 0.045 divided by 12. And then for N, so kita kena convert dululah. 416 divided by 52. Okay, so 416 divided by 52 which is equal to 8 years. Okay, 8 tahun. Okay, so compounded monthly and 8 years. So therefore the value of N is equal to 8 times 12, which is 96. Okay, so therefore power here is 96.
Okay, so we have 4323.65 is equal to, so siapa nak kira yang ni dulu boleh kira. Okay, so power 96. Okay, so we have P times by 1.4364. Okay, so ambil lebih. So P is equal to 14323.65 divided by 1.43234. Okay, so the answer is 10,000. Okay, so kalau korang dapat bundakan macam ni, so korang akan dapat 10,000 and 1 cent. Okay, so kalau tak bundakan dia akan dapat 10,000 lah. Okay, then number 2, calculate the amount of interest that being charged by the bank to Farhan. Okay, so amount of interest. Okay, so kita kena kira lah berapa ringgit interest yang dia bayar. Okay, so for the compound interest, amount of interest be calculated by using S minus P. Okay, so ni sahaja, dia tak ada formula macam I sama dengan PRT tu, tak ada. So interest dia kita hanya boleh kira S tolak P. So 14,323 65 cent minus by 10,000 and 1 cent, so which is equal to RM 4,323 and 64. Okay, so B, Nolly invested 7,500 in a fund that offered 10% interest rate compounded semi-annually after 6 years. So selepas dia invest 6 tahun. Okay, so after 6 years the interest has reduced to 7%. Okay, so selepas 6 tahun interest tu berkurang kepada 7% and compounded weekly for the rest of the period. So find the future value after 10 years. Dia nak selepas 10 tahun. So sini 6 tahun. So meaning that here balance dia another 4 years. Okay, so sampai ujung 10 tahun. 10 tahun. Then interest 7%. So first compounded semi-annually. So this one N equal to 2. For this one compounded weekly. So compounded weekly M is equal to 52. Okay, and then kira lah. So first find S for 6 years. Okay, so for 6 years S is equal to 7,500 1 plus interest, so 0.1 divided by 2 power of 2 times 6, which is 12. So this one we will get RM 13,468.92. Okay, so this one semua sekali betul lah, mostly betul. So kat sini ni salah sebab dia tak tahu untuk weekly M dia berapa. Okay, ada yang 48. Okay, so ada yang dia buat P dia salah. Okay, so dia guna formula yang sama, P 1 plus I power of N. So P ni ada yang dia pergi ambil 7,500. So yang tu salah. Okay, so untuk yang P kita ambil yang dah jadi S ni. This S will become new P for another 4 years. Okay, so untuk 4 tahun seterusnya ni S yang ni akan jadi P yang baru kat sini. So it is equal to 13,468.92 1 plus 0.07 divided by
52 power of 4 years. So 4 times 52. Okay, so 208. Tak muat dah. Okay. Yeah, so 13,468.92 1 plus 0.07 divided by 52 power of 208. So dapatlah jawapannya. So ada yang salah, dia buat kat sini 0.7. Ni sayang lah. Cuba sikit, okay. So this one RM 17,817 and 78. Okay. So dapat jawapan. Okay, so that's all for our class today. So see you later. Thank you and